kita usahalah atas pokok dan tanaman-tanaman kita supaya berbuah, ataupun supaya berbuah dengan lebat, ataupun supaya lebih besar dan sebagainya. Kita buat apa boleh, boleh, tidak salah. Bukan makna mengubah kejadian Allah itu, tidak termasuk dalam fala yughayyirunna khalqallah, yang disebutkan syaitan membisik-bisikkan kepada manusia supaya ubah kejadian Allah. Tidak termasuk dalam hak ni. Hak ni ubah kejadian Allah juga ni kalau nak kira. Kalau kita buat cara biasa, setara ni yang besarnya. Tapi kalau kita guna ilmu pertanian, sains pertanian, mana tu boleh jadi besar buah tu. Boleh jadi besar buah tu. Begitu juga kalau biasanya hasil dia tu setahun sekali, kita pisah sehingga boleh jadi 2 tahun. Apa ni? 2 kali setahun hasil padi dan sebagainya, ataupun 3 kali, ataupun 4 kali, 10 kali pun kalau boleh. Mana tak apa, itu tidak termasuk di dalam fala yughayyirunna khalqallah. Jadi syaitan kata dia berjanji dah dengan Tuhan, dia akan goda manusia ni, dia akan perdaya manusia ni, sehingga manusia akan buat apa saja, termasuklah iaitu dia akan mengubah kejadian Allah. Jadi hal ni tak termasuk. Sebab apa? Nabi SAW sendiri kata, ni mana kira ubah lah. Mana tidak biar gitu, biar dia besar sendiri, biar dia buah sendiri, tidak kata. Maka boleh pisah. Kita boleh pisah, kita boleh usahakan supaya hasil dia tu memuaskan, supaya hasil dia tu banyak. Boleh kita pisah. Nabi SAW sendiri terima. Jadi tak termasuk dalam hal tu. Hak termasuk dalam hal tu mengubah kejadian hak lain. Walaupun waktu tak termasuk dalam bab kita nak baca ni lah, tapi oleh kerana ada kaitan juga, sebutlah sepintas lalu. Hak maksud ubah kejadian tu lagu mana? Hak jatah molek-molek nak jadi tino. Tu ubah kejadian lah tu. Telinga ni molek-molek, telinga ni 10 orang balik Malaysia Timur ni tak? Balik Sarawak, dia bubuh gapo-gapo lah sini, apa benda sehingga jadi berlubang luah di telinga ni. Ni cuping telinga ni jadi luar, molek kononnya lagu tu. Molek, bagi dia molek comel. Itu mengubah kejadian Allah. Hal lagu tu mengubah kejadian Allah. Adapun kalau tangan orang, jari dia kita buat, boleh buat, tak ada masalah kalau buat. Ataupun bibir dia ni berak, kita kata doktor jahit, itu tidak mengubah kejadian Allah. Memang Allah buatnya hak umumnya molek manusia ni, tak ada rabik lagu tu. Itu kejadian Allah sebenarnya. Tiba-tiba tu tidak lagu tu. Buat serupa dengan kejadian Allah asal tu, tak apa molek baru. Tak apa tu. Ni hak molek-molek dah, tak ada pelupan, kita buat pelupan biar luar. Hak tu tak boleh. Ataupun hiri muka ni, kau sepuluh orang alik Afrika ni, kononnya hatu takut lah, tengok tu lah, hatu takut. Jadi garis, beberapa garis sini, ataupun macam-macam lagi, tatu tubuh tu. Itu makna mengubah kejadian Allah. Adapun buat ni hasil tani ke apa, atas binatang atau apa ni, tak apa, buat lah. Nak buat secara mana pun tak jadi masalah. Harus dia kata jawazul abar lin nakhl wa ghairihi min ath-thibar. Bukan pokok kurma saja, lain-lain pun boleh lah. Itu perkara. Yang kedua, waqad ajma'u ala jawazihi, dan ulama ijma' dah ni tentang harus buat lagu sani. Yang ni kita nak menyuburkan hasil tani kita tu, boleh, tak apa, tak ada masalah. Ijma' dah sepakat ulama lagu tu. Tetapi ada perselisihan pendapatnya. Di mana? Dia kata ulama berselisih pendapat tentang hukum menjual pokok kurma setelah dikahwinkan. Setelah dikahwinkan ataupun setelah diusahakan atas pokok tu dengan apa cara lah. Kita kata dan selepasnya, selepas kahwin dan sebelumnya, apa hukumnya? Adakah buah pada pokok itu pada ketika tidak disebut, pada ketika menjual pokok tadi tidak disebut buah tu hak siapa, boleh ke siapa?
Jadi jual pokok. Sedangkan pokok tu sudah dikawin ataupun sudah diusahakan, sudah habis belanja dah, sudah susah payah dah untuk kita kata buat baiklah pokok tu, biar jadi subur, biar jadi apa. Kalau tidak sebutlah, jadi boleh ke siapa? Kalau tak ada sebut. Faqala Malik wa Syafi'i, dia kata Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Laits dan al-aktsarun dan kebanyakan ulama mengatakan kalau seseorang itu menjual pokok selepas takbir, ini selepas dikahwinkan, maka buah dia tu boleh kepada baik, yakni hak baik, yakni hak penjual. Kalau tak ada sebut. Kalau sebut lebih-lebih lagi lah. Kalau tak ada sebut tu memang hak dia, sebab susah payah dia. Buah tu buah tadi tu. Hak buah akan datang tu tak kira lah. Setelah petik buah tu, buah akan datang tu boleh kepada pembeli lah. Memang dia jadi hak dia dah, kita kata. Kecuali kata dia, kalau mustari, yakni pembeli mensyaratkan, dia kata saya nak beli pokok sekali dengan buah dia, buah tu ada, kalau lagu tu boleh kepada pembeli, walaupun buah tu hasil daripada hak kahwin, pokok yang dikahwin, walaupun begitu. Boleh kalau pembeli itu mensyaratkan. Bi an yaqul, misalnya dia kata ishtaraitu an-nakhlah bi thamaratiha hadhihi, saya beli pokok ni dengan buah dia ni, buah ni. Tetapi kalau dia menjualnya sebelum takbir, yakni sebelum dikahwin ataupun sebelum dia buat apa-apalah atas pokok tu, dengan teknologi ataupun kemajuan dalam ilmu pertanian, macam-macam lagi berubah banyak lagi sekarang ni. Kalau dia buat apa-apa pada pokok tu sebelum wa in ba'aha qabla at-ta'bir, maknanya kalau dia jual sebelum takbir, masa jual tu sebelum kahwin lagi, lepas tu boleh ke dia nak kahwin lepas pada tu? Ialah kalau pembeli tak kisah saja, dia rajin dibuat. Fasamaratuha lil mushtari, maka buah dia tu boleh kepada pembeli. Maknanya kalau tak sebut lah, kalau tak sebut apa-apa, boleh kepada pembeli. Sebab apa? Sebab belum ada usaha dia, susah payah dia. Kalau hak ni hak sebelum, kalau jual sebelum kahwin tadi, kalau penjual itu mensyaratkan untuk diri dia, dia jual tu sebelum dia kahwin, tapi dia kata lepas pada ni, maknanya saya nak kahwin, lepas tu buah tu saya nak ke saya, dia kata lagu tu, penjual tu kata lagu tu harus di sisi Syafi'i dan kebanyakan ulama, kata dia. Tetapi Malik mengatakan tidak harus penjual itu mensyaratkan untuk diri dia, tak boleh dah kalau sudah jual. Dan sebelum dia kahwin. Kalau selepas dia kahwin, memanglah boleh ke dia, dialah berhak. Kalau sebelum, dia tak boleh mensyaratkan untuk diri dia, kata Malik. Tapi kata Syafi'i boleh. Abu Hanifah kata ni buah ni atas pokok ni, kalau jual pokok tu dan tidak sebut hak siapa buah tu, dia kata hak penjual belaka, sama ada dia kahwin ke, dia kahwin tu sebelum ke, atau dia kahwin tu selepas dia jual ke, boleh kepada penjual. Beza tu pendapat dia. Alal indal itlaq, pada ketika tidak sebut boleh ke siapa. Tapi kalau sebut, pembeli tu kata ke saya lah, boleh ke dia lah, boleh ke dia. Kalau tak sebut, maka semuanya sama ada selepas kahwin ke, sebelum usaha ke, selepas usaha ke, boleh kepada penjual belaka, hak dia belaka, kata Imam Abu Hanifah. Ibnu Abi Layla pula, ni Imam Nawawi sebut pendapat ulama-ulama mujtahid yang bukan hak pak mazhab sajalah, maknanya luah lagi, lebih lagi daripada itu. Maknanya diambil kira. Soal tak setuju dengan dia ataupun kita setuju, itu soal lain. Tapi nak ceritanya dia royak. Di sini kita dapat maklumat, kalau kita belajar hadis ni, banyak ulama-ulama ni, imam-imam mujtahid ni ramai. Dan masing-masing telah memberi pendapat sendirilah. Ibnu Abi Layla kata hasil buah dia tu
adalah hak pembeli, sama ada sebelum kahwin ataupun selepas. Jual tak itu. Jual pokok tu sebelum kau, selepas tak kira, boleh kepada pembeli. Kalau tak ada sebut, kecuali kalau penjual tu sebut, dia kita nak kita lah buah ni. Kalau dia tak ada sebut, maka boleh kepada pembeli belakang. Selepas kau sebelum, tak kira. Itu kata Ibnu Abi Layla. Dia kata adapun Syafi'i dan jumhur ulama, mereka pegang berhubung dengan kalau hak sudah selepas kahwin ni boleh kepada penjual, adalah hak penjual buah tu, dia pegang dengan mantuk hadis. Dia panggil makna zahir hadis. Hak sebut dalam hadis ni, lafaz hadis tu sebut lagu mana, iaitu dia sebutkan tadi, sesiapa yang mengahwinkan pokok kurma kemudian dia jual pokok itu, maka boleh kepada penjual. Waktu hak jelas beberapa hadis kan tadi kita sudah baca tu, boleh kepada penjual kalau selepas kahwin ataupun selepas dia usahakan apa-apalah untuk pokok tu, boleh kepada penjual. Usaha, maksud usaha ni bukan maksud hak bubuh baja apa nama sirai tu, hak tu tak kira, hak tu mestilah hak tu biasalah. Hak ni buat hak lain ni, gunakan teknologi, kau gunakan ilmu. Hak tu dia pegang dengan mantuk hadis. Dan kalau hak bukan tadi, hak mana dia apa ni, wa fi ghairiha, yani kalau bukan pokok tu pokok yang dikahwinkan, dia pegang dengan mafhum dia, iaitu dalil khitab. Bagi mazhab Syafi'inya jadi hujah tu. Maknanya kalau pokok tu belum dikahwin, dia jual, boleh ke siapa? Kalau selepas dia kahwin, boleh ke dia. Kalau sebelum dia kahwin, boleh ke siapa? Jawabnya sebaliknya lah, boleh kepada pembeli lah. Gitulah. Dia pakai, dia panggil apa dia ni, mafhum dia ataupun dalil khitab. Orang panggil dalil khitab, yakni hak sebaliknya. Kalau selepas dia kahwin, boleh kepada penjual. Kalau sebelum, dengan sendirinya boleh kepada pembeli. Dengan sendirinya boleh kepada pembeli. Itulah mafhumnya. Yang ni hak sebalik dia. Adapun Abu Hanifah, dia pegang dengan zahir hadis itu. Kalau hak sudah apa nama ni dikahwinkan, tetapi hak sebalik tu dia tak sipakai. Hak sebalik. Hak sebalik tu dia tak sipakai. Dengan sebab itu dia hak kahwin ke hak tidak kahwin, dia ilhaqkan, yakni dia kiaskan hak tidak kahwin dengan hak kahwin. Jadi makna dia kata hak penjual belaka dalam keadaan tidak ada sebut dalam akad tu boleh ke siapa. Kalau sebut, dia pun terima juga, Adapun kata dia pendapat Ibnu Abi Layla itu batil, bercanggah dengan sunnah yang sarih. Yang ni boleh kepada pembeli belaka sebelum kahwin, kau selepas kahwin kau boleh kepada pembeli belaka. Itu bercanggah dengan sunnah yang terang, kata dia. Dengan sebab itu tak betul, kata dia, batil, karut lah, tak betul. Dia bui itu kasar juga. Tapi sebab apa? Sebab dia kira bercanggah dengan zahir hadis, tak boleh. Jadi kita kena pakai zahir hadis lah, kalau boleh pakai lah. Gitu. Itu berkenaan dengan pokok tadi, jual pokok, bukan jual tanah. Maknanya ada hak jual buah, boleh juga. Adalah cara-cara dia, sebahagiannya kita sudah jumpa dah baru ni. Ada hak jual pokok saja, boleh juga. Ada hak jual tanah saja, boleh juga. Ada hak jual tanah sekali dengan pokok, boleh juga. Ada hukum dia tersendiri belaka. Ada hukum dia yang tersendiri belaka. Setengah-setengah tu sepakat, setengah-setengah tu khilaf macam ni lah. Begitulah. Tapi di sini kita tak jumpa lagi tu. Lepas pada tu hak berkenaan dengan jual hamba tu, walaupun hamba tu tak ada learning kita kata, tapi nak ayat cara yang penting kita belajar hadis. Sebab tu anak tekankan semua